Rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dalam edisi 941 antara paparan utama. Masihkah bergayut di pagar istana? UMNO kini pecah dua. Anak muda lancar kempen report menteri. Jom lapor polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata proses pembatalan ordinan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah seperti yang disembah oleh Jemaah Menteri pada 23 Julai lalu tidak dapat disempurnakan dengan berakhirnya proklamasi darurat pada 1 Ogos 2021 berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Pembatalan ordinan darurat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak lagi berbangkit, maka selaras titah pandangan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan peruntukan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan usul untuk membahas dan seterusnya mengungkai ordinan darurat itu boleh dibawa dalam sidang parlimen yang dijadualkan berlangsung pada September 2021, katanya menerusi satu kenyataan. Menurut Mahyadin, usul membabitkan pembatalan ordinan darurat akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau berharap ia dapat menyelesaikan polemik berkaitan pembatalan ordinan darurat secara harmoni dan berperlembagaan. Mahyadin bercakap seolah-olah beliau masih lagi memiliki sokongan majoriti di Parlimen, sedangkan keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional itu kini dipertikaikan susulan penarikan sokongan UMNO yang dinyatakan oleh Presiden parti itu kemarin. Keputusan itu secara tidak langsung menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Mahyadin sebenarnya sudah tumbang. Cukupkah sekadar Mahyadin menjunjung kasih dan memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong di atas tindakannya? Dalam hubungan ini, Pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategi atau ITKAS Universiti Malaysia Pahang UMP, Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin berkata Yang di-Pertuan Agong boleh menentukan kedudukan Perdana Menteri menerusi pertemuan bersemuka setiap ahli parlimen. Perkara itu dibuat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong berhak melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Seri Paduka Baginda mendapat sokongan majoriti, katanya lapor utusan online. Maknanya, kenyataan Mahyadin itu hanya relevan jika beliau masih mendapat sokongan majoriti di Parlimen. Jika beliau tidak ada majoriti atas kapasiti apa, Mahyadin berhak membuat keputusan bahawa usul untuk membahas dan mengungkai ordinan darurat tersebut dibawa ke dalam sidang Parlimen pada September 2021 nanti. Sedangkan ketika Mahyadin masih memiliki majoriti tipis pun, perkara dalam hal ehwal darurat ini adalah termasuk di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong dan bukan 100% Yang di-Pertuan Agong terpaksa mengikut kehendak Perdana Menteri serta Kabinet. Jika kita masih ingat, pada 25 Oktober 2020, Perdana Menteri pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Kuantan untuk menyembah perkenan perisytiharan darurat. Pada masa itu, Yang di-Pertuan Agong tidak memberikan perkenan. Yang di-Pertuan Agong hanya memperkenankan proklamasi darurat pada 12 Januari 2021 untuk seluruh Malaysia. Ini menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh untuk tidak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Kabinet berkaitan darurat, kata Peguam Dr. Zulkarnain Lokman, dan kenyataannya yang dimuat naik di Facebook beliau. Menurut beliau, jika Yang di-Pertuan Agong tidak menandatangani penarikan balik atau revocation ordinan, maka ia tidak akan dapat diwartakan. Selagi ia tidak diwartakan, maka ianya tidak boleh dikuatkuasakan. Kedudukan ini pastinya akan menyulitkan penguatkuasaan undang-undang, ujarnya. Zulkarnain berpendapat Perdana Menteri tidak mempunyai pilihan lain
selain mengikut apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Episod pertentangan terbuka antara pejabat Perdana Menteri dan Istana Negara tidak seharusnya berlaku, katanya. Zulkarnain yang juga pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun berkata, peristiwa yang berlaku semenjak minggu lalu harus menjadi pengajaran kepada pihak eksekutif untuk tidak bermudah-mudah dengan institusi Yang di-Pertuan Agong. Meskipun peranan Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai raja berperlembagaan dan bukannya sebagai raja mutlak, tetapi banyak urusan kerajaan akan tergendala sekiranya Yang di-Pertuan Agong melancarkan mogok dengan pihak eksekutif, ujarnya. Justru beliau menyarankan Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Peguam Negara dan seluruh Kabinet memohon maaf secara terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong dan memohon maaf kepada semua ahli Parlimen kerana telah mengelirukan Dewan Rakyat. Persoalannya kini, adakah rakyat masih memaafkan beliau jika Yang di-Pertuan Agong bersedia memberi ruang kepadanya untuk terus bergayut di pagar istana? Mahyadin bukan hanya dimurkai oleh Yang di-Pertuan Agong, beliau juga hilang majoriti di Parlimen dan tidak lagi dipercayai oleh rakyat sebagai nakhoda yang mampu membawa bahtera negara keluar dari gelombang COVID-19 dan kerosakan yang berlaku akibat salah urus pentadbirannya. Tindakan paling bermoral yang wajar beliau lakukan ketika ini hanyalah meletakkan jawatan secara terhormat. Akhirnya, UMNO membuka langkah berani dengan meninggalkan kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional. Pemimpin Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataannya berkata UMNO memilih untuk mengambil pendirian berpihak kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Katanya kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Presiden Bersatu itu ternyata gagal di mata rakyat. Keputusan ini selaras dengan Fasal 3.3 Perlembagaan UMNO, kata Zahid selepas beliau mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO kemarin. Kenyataan terbaru Perdana Menteri hari ini tidak menjernihkan masalah, bahkan menyalahkan kekhilafan kerajaan yang jelas telah menyanggah titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, malah mempersediakan baginda yang hakikatnya sudah beberapa kali menitahkan untuk semua ordinan darurat dibahaskan dan diungkaikan sebelum 1 Ogos, bukan September 2021, sejajar dengan perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Zahid berkata tindakan menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Mahyadin Mat Yassin selaku Perdana Menteri itu sebagai menzahirkan kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Datuk Haji Mahyidin bin Haji Muhammad Yassin mesti mengambil tanggungjawab atas kegagalan dan keingkaran kerajaan pimpinan beliau yang menyanggah titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri secara terhormat. Surat akuan ahli-ahli Parlimen UMNO yang mencukupi angka bagi menzahirkan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri telah pun dipersembahkan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, sekaligus menunjukkan kepimpinan beliau sudah hilang majoriti dan keabsahan selaku ketua kerajaan, tegasnya. Susulan keputusan mesyuarat MKT itu, ahli Parlimen Lenggong Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah meletakkan jawatan sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Tumpuan saya selepas ini ialah memberikan fokus kepada tugas sebagai ahli Parlimen Lenggong dan membantu memperkuat parti dalam menghadapi situasi politik yang semakin mencabar, katanya dalam satu kenyataan. Khamis lalu, Naib Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendakwa seramai 40 ahli Parlimen Barisan Nasional sebelah suara menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Mahyadin. Walaupun dikritik oleh partinya sendiri, beliau tidak berganjak daripada kenyataan itu. Tegasnya Perikatan Nasional pimpinan Mahyadin adalah sah. Soal tarik sokongan tidak timbul. Ahli Parlimen BN berpandangan kalau kita dibenarkan memberi sokongan kepada kerajaan PN, kita tidak boleh ambil tindakan meruntuhkan kerajaan dengan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri, ujarnya seperti dipetik Sinar Harian. Sementara Perikatan Nasional dalam keadaan semput, UMNO pula berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bimbang impak penderhakaan terhadap Yang di-Pertuan Agong kepada mereka semasa pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, satu kumpulan lagi yang kenyang dengan ghanimah scheme of things memilih untuk kekal dalam kolam pengkhianatan yang dibina bersama Perikatan Nasional. Mereka lupa bahawa Bersatu ialah parti serpihan UMNO yang pernah mereka sendiri gelar sebagai pengkhianat sebelum ini.
UMNO seharusnya keluar dari dunia hipokrasi yang memberi mereka kesenangan peribadi tetapi kegagalan hakiki dalam memacu negara ini ke mercu kejayaan. Kerana kalian jugalah Perikatan Nasional berjaya ditubuhkan dan memporak-perandakan negara menerusi tindakan gerombolan kakistokrasi yang memegang kuasa dan dasar keluk-kelek setengah masak mereka. Walaupun tanpa serangan COVID-19, gerombolan yang kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional tidak nampak kewibawaan mereka dalam mentadbir negara. Lalu keluarlah dasar kartun tiru suara Doraemon, ajak pelajar IPT main TikTok, undang-undang 2 darjat, menteri diumpamakan seperti burung hut-hut Nabi Sulaiman dan sebagainya. Paling menyakitkan, cabutan judi 4 nombor ekor bertambah dari 8 kepada 22. Pengamat LGBT masih berleluasa, malah Sajat berani menukar agama dan kematian anggota bomba Muhammad Adib Kasim akibat rusuhan di Kuil Sri Mahamar Yaman pada November 2018 tidak juga terbela. Semua kerana apa? Jawapannya mudah. Kerana slogan ekstrim, no Anwar, no DAP kononnya. Sedangkan kalian tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah saudara seagama dengan kalian dan orang Melayu Islam juga turut menjadi anggota parti DAP. Tawaduk hanya menjadi mainan bibir. Negara digelar kleptokrasi. Justru bermuhasabahlah. Carilah jalan yang benar. Semoga usaha kalian mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengarah Strategi Pemuda Amanah Amar Atan berkata Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Mahyadin Yassin dan kabinetnya telah gagal menyelamatkan nyawa rakyat, ekonomi dan mentadbir negara. Kabinet Perikatan Nasional ini tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan, bahkan menutup Parlimen dan mengancam kedudukan kedaulatan Raja Melayu dengan perbalahan terbuka terhadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Kata Amar dalam kenyataan media kempen anak muda, kempen Report Menteri yang dilancarkan pada Selasa 3 Ogos. Kempen Report Menteri ini digerakkan anak muda kerana kegagalan Kabinet Perikatan Nasional tidak mampu diterima lagi oleh anak muda dan seluruh rakyat Malaysia, katanya. Menyedari hakikat ini, kita sebagai rakyat yang cintakan negara perlu menyuarakan kekecewaan, kegusaran dan keresahan kita terhadap kesemua kegagalan kerajaan hari ini dengan cara yang paling mudah dan selamat dalam era wabak COVID-19. Atas kesedaran ini, kami anak muda melancarkan kempen Report Menteri khususnya kepada 5 menteri teratas atau top 5 yang paling gagal mengikut analisis kami tanpa mengenepikan menteri-menteri lain yang juga turut gagal, ujarnya. 5 nama yang disenaraikan dalam laman Facebook Amar ialah: pertama, Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin; kedua, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali; ketiga, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan; keempat, Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Adham Baba; dan tidak ketinggalan Menteri Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Razi Jidin. Kempen Report Menteri mengajak dan menyeru seluruh rakyat Malaysia bertindak report page serta unlike atau unfollow media sosial Menteri Top 5 ini di Facebook, Twitter maupun Instagram mereka, katanya. Amat percaya kempen yang dilancarkan akan menyedarkan pihak kerajaan bahawa mereka telah gagal dan wajar meletakkan jawatan. Gelombang Report Menteri pasti akan memberi signal yang jelas kepada kerajaan gagal ini untuk membuka mata dan sewajarnya direhatkan lebih-lebih lagi para menteri top 5 ini, tegasnya. Nampaknya peribahasa yang lebih dahulu makan garam tidak terpakai bagi anak-anak muda di negara ini. Mereka dilihat lebih peka terhadap apa yang berlaku di negara ini berbanding dengan ahli politik warga emas yang begitu bersungguh-sungguh mahu menyelamatkan kerajaan yang gagal ini sehingga sanggup bersikap biadab dan menderhaka. Tahniah anak muda. Jangan lupa, proklamasi darurat telah mengakibatkan kumpulan wang amanah negara KWAN, iaitu hasil simpanan daripada sumber petroleum untuk generasi kalian, telah dijarah sebanyak 5 bilion ringgit tanpa kelulusan Parlimen. Kononnya ia untuk menguruskan pandemik COVID-19. Namun tidak ada satu data pun boleh digunakan untuk menyokong kerajaan tebuk atap bahawa pengisytiharan darurat berjaya mengurangkan bilangan kes jangkitan COVID-19 yang kini mencecah lebih 1 juta. Malah bilangan kematian hari demi hari semakin menghampiri 5 angka. Itu pun masih ada pemimpin politik yang mengigau di siang hari bahawa kerajaan tebuk atap ini bukan kerajaan gagal. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin dilihat cuba mengajar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah apa yang patut bagi dilakukan sebelum membuat kenyataan media. Menurut beliau, kenyataan terbuka oleh Istana Negara berhubung cadangan pembatalan ordinan darurat pada 29 Julai lalu adalah
tidak wajar. Kata Zuraida, oleh kerana Malaysia bersistem raja berperlembagaan, raja perlu mendapat nasihat kabinet dan Perdana Menteri tentang apa sahaja. Saya sedikit kecewa. Apa sahaja yang mereka tidak jelas, mereka seharusnya menghubungi pejabat Perdana Menteri. Jadi perbahasan tentang perkara ini membazir masa, memandangkan kita tahu akhirnya bergantung kepada kerajaan dan kabinet untuk memutuskan dan Agong perlu mendengarnya. Beliau berkata demikian dalam rancangan Walbicara Consider This di Astro Awani baru-baru ini. Terpulang pada pemerintah terserah kepada kabinet untuk memutuskan dan Yang di-Pertuan Agong harus mendengar. Jika baginda memerlukan penjelasan, kami akan menjelaskan kepadanya supaya dia puas hati. Itulah caranya, tegas Zuraida. Beliau juga mempertahankan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Jadi itu keputusan kabinet, tiada apa yang salah katanya. Siapa sebenarnya Zuraida yang mahu Yang di-Pertuan Agong mendengar apa yang disyorkan oleh kabinet ini? Malah seorang peguam SN Nair menganggap Zuraida telah melanggar undang-undang termasuk Akta Hasutan kerana secara kasar berkata raja iaitu Yang di-Pertuan Agong harus mendengar arahan kabinet. SN Nair menegaskan dengan kata-kata demikian, Zuraida mencerminkan pemahaman yang amat dangkal mengenai cara kerja Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Persekutuan yang lain. Pernyataannya menghampiri hasutan kerana ia menimbulkan penghinaan, kebencian dan ketidakpuasan hati terhadap raja. Katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Kata peguam tersebut, Zuraida telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124B Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan yang merosakkan terhadap demokrasi berparlimen. Sesudah kenyataan Zuraida itu, wanita amanah membuat laporan polis. Sayap wanita amanah berkata laporan polis dibuat berhubung kenyataan Zuraida yang bersifat mempertikaikan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Zuraida merupakan salah seorang daripada pengkhianat keadilan yang bersekongkol dengan Datuk Seri Azmin Ali dan Tan Sri Mahyadi Mat Yassin yang telah menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada hujung Februari tahun lalu. Jom Channel menyokong tindakan awan adalah disyorkan supaya Pemuda Amanah dan Pakatan Harapan turut membuat laporan yang sama terhadap keceluparan Zuraida. Takkan gerombolan tebuk atap sahaja yang asyik buat laporan polis. Sedangkan kebejatan dan segala kebobrokan yang berlaku di negara ini adalah berpunca daripada mereka yang tamakkan kuasa sehingga sanggup mengkhianati rakan seperjuangan dan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kini gerombolan ini melangkah setapak lagi dengan mencabar sistem raja berperlembagaan negara kita, memijak undang-undang dan memperlekeh institusi istana. Namun percayalah, mereka merancang, Allah juga merancang. Tapi perlu diingat, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Demikian janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, kita sebagai rakyat akan terus memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.